Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Video kali ini adalah perkongsian dari koleksi siri alam misterius. Kisah seorang pemuda yang telah menyewa sebuah bilik yang penuh dengan misteri. Pelbagai gangguan yang menakutkan. Apa yang menjadi punca kepada misteri tersebut? Tonton video ni sehingga habis. Jom! Kisah ni berlaku pada tahun 2003. Aku berasal dari salah satu negeri di utara tanah air. Selepas SPM, aku dah merantau ke negeri Selangor. Pada tahun 2003, syarikat tempat aku bekerja telah ditutup akibat bankrupt. Kebetulan kawan aku beritahu, ada jawatan kosong sebagai pengawal keselamatan untuk satu projek pembinaan di Bukit Beruntung. Tanpa fikir panjang, aku terus ke sana. Dan Alhamdulillah, aku diterima kerja di situ. Aku harapkan ini peluang terbaik, tapi rupa-rupanya ianya ada episod yang menjadi igawan ngeri buat aku. 3 hari sebelum mula bekerja di kawasan pembinaan tu, aku dah berjaya dapatkan satu bilik sewa di sebuah rumah flat kos rendah. Aku dapat tahu bilik tu pun dari iklan yang ditampar di luar satu kedai runcit yang tak berapa jauh dari rumah tu. Jarak rumah sewa tu kira-kira 300 meter je dari tempat kerja baru aku tu. Rumah flat tu 5 tingkat. Aku sewa tingkat 4, paling hujung. Keadaan flat tu agak kurang terjaga. Rumah tu masih baru, tapi tak ramai penduduk. Banyak rumah juga yang tidak berpenghuni. Taman permainan kanak-kanak pun dipenuhi dengan semak samun. Lampu di koridor pun banyak yang rosak, seolah-olah pihak pengurusan tak ambil peduli. Tapi aku tak kisah sangat pun, sebab lokasinya dekat dengan tempat kerja dan bilik sewa tu pun hanya RM100 je sebulan. Yang penting aku boleh berjimat. Pada hari pertama aku masuk tu dah hampir maghrib, sebab pemilik rumah tu kata dia hanya ada di rumah selepas jam 7 malam. Aku pindah pun hanya bawa satu je beg pakaian, tapi tak jadi masalah pada aku. Aku memang tak beli pun barang-barang elektrik, sebab aku tahu aku akan berpindah randah selagi belum dapat kerja yang tetap. Setibanya di rumah tersebut, aku ketuk dan beri salam, tapi tak ada jawapan. Aku ketuk berkali-kali. Lama jugalah aku tunggu. Barulah tuan rumah tu buka pintu. Dengan muka yang agak serius, dia hulurkan tangan untuk bersalam. Aku sambut dengan hati yang agak berat. Aku terkejut. Tangannya sejuk. Dia jemput aku masuk ke dalam dan perkenalkan dirinya Amir. Rumah tu ada 3 bilik, tak besar mana pun. Dia suruh aku ambil bilik nombor 2. Amir di bilik utama dan bilik ketiga pula tertutup rapat. Katanya tempat simpanan barang. Amir tak banyak cakap. Dia terangkan apa yang perlu je. Aku pun tak banyak tanyalah, tapi aku rasa macam tak sedap hati. Suasana rumah tu nampak suram dan malap. Tiba-tiba, bulu rumah aku pun meremang tanpa sebab. Selepas selesai Amir terangkan syarat-syarat menyewa, dia beritahu yang dia hanya ada di rumah selepas jam 8 malam, sebab jarak tempat kerjanya agak jauh. Aku hanya mengangguk, tanda faham. Kemudian, dia terus masuk ke dalam biliknya. Keesokan harinya, sedang aku bersiap-siap untuk solat maghrib, Amir keluar dari bilik dia. Aku terkejut. Bila masa pula dia balik dari kerja? Tiba-tiba je dah ada dalam rumah. Sedangkan aku duduk di ruang tamu sejak pukul 5 petang tadi lagi. Amir lalu depan aku dan menuju ke dapur. Dia langsung tak tegur aku, seolah-olah aku ni tak wujud. Aku pun malas nak layan, so aku buat tak endah je. Selepas maghrib, aku terus berkurung dalam bilik. Selepas isyak, aku terus baring atas tilam nipis yang disediakan. Baru aku nak lelapkan mata, tiba-tiba ada benda yang besar menghempap badan aku. Aku nampak ada satu makhluk besar berwarna hitam menindih aku. Aku tak mampu bergerak. Aku cuba menjerit, tapi suara aku tersekat di kerongkong. Aku baca surah Al-Fatihah dan ayat kursi berkali-kali, dan akhirnya makhluk itu gaib di pandangan. Badan aku berpeluh.
Aku menggigil ketakutan. Keesokan paginya, aku bergegas nak ke tempat kerja. Aku dapati Amir tak ada di rumah. Mungkin dah ke tempat kerja, fikir aku. Selama hampir seminggu, aku langsung tak nampak kelibat Amir. Sehinggalah pada satu malam, aku terdengar bunyi bising dalam bilik Amir. Waktu tu lebih kurang pukul 1 pagi. Mula-mula aku terdengar suara seorang kanak-kanak sedang menangis. Tak lama selepas tu, aku dengar dengan jelas suara Amir sedang bertengkar dengan seorang perempuan. Kemudian senyap semula. Sejak bila Amir ada di rumah dan siapa pula perempuan tu? Hati aku mula gelisah dan tertanya-tanya. Suara kanak-kanak menangis dan Amir bergaduh dengan perempuan tu berlarutan beberapa hari hingga mengganggu tidur aku. Hinggalah pada satu pagi aku bangun lebih awal dari biasa. Lebih kurang pukul 5.30 pagi. Aku dah duduk di ruang tamu menghadap bilik Amir. Aku tak kepastian dan tanya pada Amir siapa perempuan dan kanak-kanak tu. Hampir setengah jam aku menunggu. Aku nekat ketuk pintu bilik Amir. Tak ada jawapan. Senyap sunyi. Aku pun malas nak tunggu dan terus bersiap-siap ke tempat kerja. Aku tak puas hati. Banyak persoalan yang masih tak terjawab. Di tempat kerja aku tak bermaya dan mengantuk sebab kurang tidur. Mana taknya, aku hanya tidur 3 atau 4 jam je setiap malam sebab terganggu dengan bunyi bising di bilik Amir. Di tempat kerja, hanya aku seorang saja warga Malaysia yang menjadi pengawal keselamatan. Yang lainnya semua dari Nepal dan mereka tinggal di hostel yang disediakan oleh majikan. Takkan aku nak tinggal berasap-asap bersama mereka? Lagipun aku lebih selesa dengan bilik aku sendiri. Masuk minggu kedua, keadaan menjadi lebih teruk. Pada satu hari tu, kira-kira pukul 2 pagi, aku terdengar pergaduhan serius di bilik Amir. Bunyi barang-barang bertaburan di atas lantai, seolah-olah berlaku pergelutan. Tak lama selepas tu, keadaan jadi senyap sunyi. Aku terus sambung tidur sebab dah terlalu mengantuk. Tak sempat aku nak lena, tiba-tiba aku terbau bau busuk yang teramat sangat. Bau hanya darah. Tiba-tiba juga bekalan elektrik terputus. Keadaan gelap gelita. Bulu rumah aku mula meremang. Aku keluar dari bilik untuk periksa suis utama. Belum sempat aku sampai ke suis utama, tiba-tiba muncul di depan aku seorang perempuan dengan rambut mengerbang. Dalam kesamaran aku nampak matanya terbeliak dan lidahnya terjulur keluar. Kaki aku lemah longlai. Aku pengsan. Sebab aku sedar, hari pun dah siang. Jam menunjukkan dah pukul 8.30 pagi. Aku dah terlewat ke tempat kerja. Waktu kerja aku bermula 7 pagi. Nampaknya aku tak sempat pergi kerja pada hari tu. Aku hubungi majikan aku yang aku ambil cuti kecemasan. Lebih kurang pukul 12.30 hari, aku keluar cari makan di luar. Aku sampai semula ke rumah lebih kurang pukul 2 petang. Aku terkejut sebab pintu bilik rumah aku terbuka luas. Aku pasti aku dah kunci rumah tu sebelum keluar makan tadi. Mungkin pencuri telah pecah masuk ke rumah aku. Dengan perlahan-lahan aku dekati rumah aku. Aku nampak 2 orang lelaki berada di rumah aku. Aku terdengar salah seorang tu kata dia sedang cari pembeli sebab dia nak jual rumah tu. Aku rasa pelik. Aku beranikan diri hampiri mereka. Aku beri salam. Aku perkenalkan diri aku kepada mereka. Salah seorang dari mereka perkenalkan dirinya Zahid. Dan menurutnya, dia pemilik rumah tu. Aku terkejut. Aku kata, aku menyewa di rumah tu. Kali ini dia pula yang terkejut. Aku ceritakan segalanya. Aku kata, aku menyewa bilik dari Amir. Zahid tergedu. Zahid beritahu, Amir tu adalah bekas penyewa lamanya. Amir tinggal bersama isterinya dan seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Mereka sering bergaduh dan pada suatu hari, Amir dan anak perempuannya tu terlibat dalam kemalangan jalan raya. Kedua-duanya mati di tempat kejadian. Disebabkan kejadian tu, isteri Amir tertekan dan bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di bilik utama tu 2 bulan yang lalu. Aku tergamam. Badan aku lemah. Aku terus terduduk. Habis, selama ni aku tinggal dengan siapa?